Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat datang ke blog. Malam ini tetamu kita adalah seorang blogger muda, baru berusia 23 tahun, berasal dari Alustar Kedah, lulusan sebuah universiti swasta di negara ini. Beliau ialah saudara Mahendran Balakrishnan. Tetapi sebelum itu, kita berkenalan dengan beliau lebih dekat lagi, dengan anak muda dari Alustar ini. Ikutilah paparan terkini 4 blog pilihan minggu ini. Blog pertama, Suara Muhyiddin, memperkatakan tentang laporan mengenai kenyataan Tun Dr. Mahathir tentang yang dianggap sebagai satu peringatan kepada orang Melayu. Ini adalah ulasan Tan Sri Muhyiddin terhadap kenyataan Tun Dr. Mahathir. Lawyer Kampung memperkatakan bagaimana hendak hapuskan politik wang di dalam UMNO. Seperti yang kita tahu, UMNO baru saja selesai mengadakan mesyuarat perwakilan bahagian dan politik wang diperkatakan secara hebat. Blog ketiga, typingmali.blogspot.com memperkatakan tentang bangsa Malaysia, rakyat Malaysia, satu bangsa, satu negara. Yang akhir sekali, novandri.blogspot.com minda intelek Melayu menjejaki sejarah pemuda UMNO. Itu tadi 4 blog pilihan kita minggu ini, dan sekarang kita bersama tetamu kita, Mahendran Balakrishnan. Selamat datang Mahendran. Terima kasih ucapkan pada masih muda, baru 23 tahun, baru lulus universiti dalam bidang IT, Information Technology. Jadi tidaklah heran kalau beralih kepada blog. Saya tertarik apabila membaca pengenalan diri saudara, saudara menggambarkan diri saudara sebagai I'm not your average normal youth. Tidak normal, tidak average. Jadi apa sebenarnya yang hebat atau lebih biasa tentang saudara? Bukan hebat, tetapi sekiranya kita melihat pandangan umum, mereka sering akan menyalahkan kepada golongan muda on any isu-isu gejala sosial seperti dadah, pelacuran, rompak, rempit. Semuanya akan disalahkan kepada golongan muda. Tapi golongan yang sedang memimpin, golongan pemimpin ini, tidak menyedari bahawa perbuatan mereka juga telah memberi kesan kepada wujudnya gejala seperti itu. So, golongan muda yang sedang membawa perubahan bukan seperti saya saja, ramai lagi, mereka ni yang out of the average. Bukannya normal average youth yang sedang seperti yang digambarkan oleh media. Angkatan muda seperti saudara tidak terlibat dengan masalah sosial, Begitu? Kami ingin juga menggambarkan bahawa masalah sosial itu bukannya semata-mata salah generasi muda. Okey. Juga saudara sebelum sekarang ni bekerja sebagai seorang dalam bidang IT, pernah saya baca melalui 2 fasa yang penting dalam hidup semasa di universiti dan juga semasa menjalani industri, Saudara kata saat-saat atau zaman-zaman yang paling membahagiakan, mengembirakan. Jadi bagaimana dia membentuk, satu saya tanya, apakah yang sebenarnya membawa kegembiraan itu? Nombor 2, bagaimana dua dunia itu membentuk kepribadian Mahendran? Kita harus melihat di sewaktu universiti atau di any universiti di Malaysia, para siswazah akan dibuka minda mereka dengan teori. Sedikit praktikal, tapi masih lagi kepada teori-teori. Hanya sewaktu latihan industri atau internship ini, mereka dapat dibuka minda mereka kepada dunia yang sebenarnya, kepada realiti. Bagaimana kerja mereka tidak semestinya berkaitan dengan apa yang telah dipelajari selama bertahun-tahun di universiti. Sewaktu saya menjalankan latihan industri selama 8 bulan, thank you to my university kerana memberi peluang selama 8 bulan untuk membuat latihan industri, saya telah sedar bahawa apa yang dipelajari bukanlah 100% yang akan dipraktikan di luar. Dan apa yang dipraktikan di luar bukanlah apa yang telah kita pelajari. Seperti baru-baru ini, Timbalan Perdana Menteri sendiri menyarankan agar kita mengubah semula sistem pelajaran rendah dan juga universiti. Kerana mereka ni sedar, setengah universiti dan sistem silibusnya tidak menepati dan tidak boleh cater untuk industri punya needs. Okey, saudara. Jadi kalau sebagai pelajar atau siswa IT, saudara beralih ke blog memang memeranjatkan, memeranjatkan. Dan saudara menganggap ini sebagai satu fasa
penting dalam hidup saudara kan. Jadi apa sebenarnya bila ingin dicapai melalui blog ini? Untuk saya, blog ni adalah seperti salah satu revolusi internet. Pada awalnya kita melihat internet berkembang melalui mailing list, hanya melalui email, bulletin boards. Lepas itu wujud pula fenomena forum. Forum ni pula ramai orang akan sama seperti blog, mereka akan kongsi pendapat tapi di satu halaman. Sekarang blog pula timbul. Maksud saya sekarang beberapa tahun lepas, blog pula timbul. 10 tahun lepas. Blog ini pula memberi ruang secara individual level untuk mereka mengutarakan pendapat mereka dan untuk berkongsi pendapat. So dahulunya diary sangat popular, sekarang blog. Itu saja. Itulah maksud saya fasa. Dia perubahan, it's a revolution. Tapi saya percaya yang tentu yang menarik adalah kebebasan yang diberikan oleh blog kan. Saya rasa tanpa sempadan, tanpa batas, tanpa sempadan geografi, dan apa yang nak kita luahkan, kita sendiri yang kawal atau kita tak mau kawal pun boleh kan. Jadi bagaimana kembali kepada self censorship. Bagaimana saudara orang muda 23 tahun yang barangkali pengalaman masih baru kan, ingin memanfaatkan kebebasan yang ada itu? Saya rasa isu sama ada kebebasan yang diberikan di internet ataupun di blog ini disalahgunakan atau tidak, ia kembali kepada individual terbabit. Contohnya seperti pisau diberikan kepada siapa saja, kita boleh menggunakan pisau itu untuk memberi makanan kepada orang ataupun mengambil kehidupan out from this world. So kembali kepada individual, sama ada bagaimana mereka nak memanfaatkan peluang medium yang diberi kepada mereka. Seperti saya telah berjaya menggunakan blog saya untuk mencapai kepada orang ramai dalam memberi maklumat dan juga memberi satu insight bagaimana seorang pemuda di Malaysia ini, bagaimana dia punya perasaan atau apakah fikiran, apakah pandangannya terhadap isu-isu yang semasa. Mahendra menyebut bahawa Mahendra akan menggunakan blog Mahendra untuk mengemukakan pandangan-pandangan alternatif kan, kepada masa kan. Jadi sama ada ini Mahendra ingin paksakan ke atas masa atau siapa yang melantik Mahendra untuk memberi pandangan alternatif bagi pihak masa kononnya? Kembali kepada responsibility seseorang itu sebagai anggota masyarakat. Sekiranya dia seseorang itu melihat something not right, dia tengok media masa pula tidak melaporkannya ataupun memesongkan, pada pandangannya memesongkan fakta. So kembali kepada social responsibility orang itu. Kalau dia rasa, saya rasa sangat kuat, the opinion is very strong, dia akan kembali untuk memberitahu kepada orang ramai bahawa ini bukan apa yang berlaku, ini yang sebenarnya berlaku. So it's a citizen mengambil langkahnya sendiri untuk menegakkan apa yang patut. Saya tak pertikaikan tentang kebebasan yang Mahendra ingin kan. Okay. Tapi tadi Mahendra menyebut tentang fakta, tentang kebenaran kan. Jadi kebenaran yang kadang kebenaran saya, my truth, your truth, or the truth kan. Jadi bagaimana Mahendra mentakrifkan kebenaran sebenarnya, bukan kebenaran menurut kacamata Mahendra, bukan kebenaran menurut kacamata pihak yang satu lagi, tapi kebenaran yang sebenarnya, yang sepatutnya kita junjung, tak kira muda atau sudah dewasa. Dalam bahasa Inggerisnya ada satu sebutan, there's no absolute truth. Dia sentiasa mempunyai dua kacamata, seperti yang kita cakap tadi. Pejuang kemerdekaan. Untuk rakyat negara itu, dia seorang hero. Dia seorang pejuang kemerdekaan yang in future akan disanjungi orang ramai. Tetapi kepada penjajah, dia ialah rebel. Dia ialah pengganas. Dia ialah he is a threat to the nation. So kembali kepada persepsi siapa dan keadaan mana. So there is no absolute truth. Tapi kalau kita lihat dalam sejarah kita pun, walaupun mungkin Mahendra kata ada yang dianggap sebagai penjajah menganggap sebagai rebel kan, tapi akhirnya ada yang diiktiraf sebagai pejuang kemerdekaan, dilibatkan dalam proses kemerdekaan. Itulah akhirnya, tetapi semasa dia sedang memperjuangkan, dia masih dilihat sebagai rebel. So semasa proses itu sedang berjalan, there is no absolute truth. Kita hanya akan dapat truth, tapi yang truth yang selepas itu pun kembali kepada kesimpulan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak lagi hidup dalam situasi itu. Okey, menarik Mahendra, tapi kita akan berhenti dulu. Kita akan melihat tinjauan pandangan tentang internet dan barangkali generasi muda. Perbandingan antara masyarakat India pada masa dengan sekarang, saya rasa masyarakat India sekarang ni lebih maju
dari segi pengetahuan, dari segi kewangan. Walaupun kita tengok banyak graduan yang keluar daripada universiti, tapi berapa peratus daripada mereka bandingkan dengan jumlah penduduk India dekat Malaysia? Pendidikan adalah salah satu jawapan yang begitu penting sekali. Tanpa pendidikan, kita tidak dapat lari dari status sosioekonomi sekarang, maka tidak berlaku pembangunan dari segi sosial ekonomi. Maka mereka akan tersekat di sana. So untuk berjaya, kita perlu memberi kepentingan kepada pendidikan, memberi kepentingan kepada nilai-nilai murni. Kerana nilai murni yang akan membentuk akhlak seseorang. Untuk berjaya, memang pada asasnya seseorang itu mesti memerlukan disiplin diri yang kuat dan mesti mempunyai semangat berazam, tidak putus asa. Okey, saya rasa tadi yang diperkatakan tentang masalah pendidikan. Masalah untuk generasi muda sebenarnya, yang barangkali lebih spesifik dengan masyarakat India kan. Okay. Jadi bagaimana Mahendran melihat masalah generasi muda kan? Mungkin kaum India sendiri dan mungkin secara umumnya. Okay. Secara umumnya kita harus melihat satu-satu isu itu lebih kepada umum. Kita tidak harus lagi melihat isu berdasarkan kaum ataupun boundaries. Kita harus melihat isu sebagai isu. So kalau kita cakap mengenai isu pelajaran di kalangan kaum muda katakan, saya rasa kaum muda sekarang dikongkong oleh sistem pembelajaran yang tidak membuka minda mereka seluas yang sepatutnya untuk menghadapi dunia yang global. Seperti yang disarankan oleh Timbalan Perdana Menteri baru-baru ini, kita harus mengubah semula agar mereka pelajar ini dapat menyoal kembali dan guru-guru harus bersedia dan berpengetahuan untuk menjawab segala jenis soalan. Kerana generasi muda sekarang, terutamanya the kids, tidak sama seperti yang dahulu. Mereka kalau diajar 2 tambah 1, 3, dia akan cakap 3. Tapi sekarang mereka katanya, kenapa 2 tambah 1, 3? Kenapa tidak 4? So, jadi yang perlu ditekankan adalah pembangunan intelek. Pembangunan intelek dan mereka juga harus dipupuk untuk bertanya. Harus berani untuk bertanya soalan. Hanya bila kita berani mempersoalkan sesuatu, baru intelek kita akan lebih terbuka. Boleh Saudara Mahendran ceritakan ya, generasi muda sekarang Y ni kan ya. Apa bezanya dengan generasi sebelum ini kan? Bukan saja dari segi pendedahan terhadap IT, tetapi dari segi pemikiran, dari segi tanggapan terhadap negara kan? Dan barangkali boleh kita babitkan juga dalam proses pembangunan nanti. Itulah seperti yang saya cakap tadi, generasi muda, yakni generasi sekarang yang setelah 5 dasawarsa semenjak kita mendengar laungan merdeka digentarkan, mereka ni generasi Y seperti yang mengikut setengah kajian, mereka mempunyai 2 ciri tertentu, iaitu yang pertama sekali, mereka ni result oriented. Mereka tidak mengendahkan kerana politik, mereka tidak mahu lagi retorik, mereka tidak mahu lagi cakap-cakap bibir manis and all of that. Mereka inginkan action, aksi ataupun tindakan yang boleh memberi kesan kepada grassroots level. Mereka ingin melihat keputusan di tahap itu. Mereka tidak ingin hanya melihat secara ianya akan memberi kepentingan kepada sesetengah pihak. Keseluruhannya, satu-satu tindakan itu harus menguntungkan negara, menguntungkan masyarakatnya, menguntungkan citizen. Itu pemikiran yang berbeza oleh generasi Y. Tapi ciri-ciri inilah barangkali yang membezakan, yang meletakkan mereka world apart. Tidak dipahami oleh generasi yang sebelum lama. Ini yang lebih lama. Mereka masih lagi terperangkap dalam minda sewaktu penjajah ataupun during waktu kemerdekaan. Kerana mereka masih lagi fikir bahawa sekiranya kita bercakap, pergi merantau untuk make points macam tu, ia boleh menyelesaikan satu-satu masalah. Mereka lebih gemar untuk bercakap, berhujah, things like that. Okey, jadi bagaimana Mahendra melihat peranan generasi muda ni dalam proses politik dan barangkali pembangunan ya? Kita tahu bahawa suara bilangan generasi muda sebagai pengundi akan bertambah kan. Baru-baru ni ada laporan mengatakan menjelang pilihan raya umum 2013, 2 juta pengundi muda
akan layak untuk mendaftar diri sebagai pemilih kan. Dan ada 4 juta sekarang ni 35 tahun ke bawah tapi tidak mendaftar. Jadi maknanya mereka macam tak minat dengan politik, betul ke? Bukannya tidak berminat dengan politik. To a certain level, mereka ni sudah meluat tengok kerana ahli-ahli politik yang dilihat oleh mereka sebagai hanya memperjuangkan diri mereka sendiri ataupun kroni-kroni mereka. Mereka tidak dalam menolong atau membantu menyelesaikan masalah negara. Mereka masih lagi terbelenggu dengan boundaries perkauman, kelas, tapi sistem barangkali kelas. Itu andaian sahaja, Mahendran tak? Bukan andaian. Ianya dilihat oleh golongan muda seperti itu. Golongan muda ni yang telah mereka ni terdedah dengan program seperti Desperate Housewives, Facebook. Ya, mereka ni melihat satu dunia yang penuh global. Mereka melihat dunia sebagai satu just a world. Mereka tidak melihat boundary-nya. Tapi dalam tempoh 50 tahun saya sendiri kan dah dengan Habat kan, melihat ada perubahan kan. Jadi barangkali yang tidak begitu dapat dihargai oleh generasi muda, saya tak mau kata mereka tidak mengenal budi ataupun kacang lupakan kulit kan. Tapi mereka seolah terputus daripada sejarah negara kita. Mungkin itu cara pemuda, cara normal youth untuk react. Seperti yang sering dikatakan, if you don't rebel when you're youth, you're not youth. Sekiranya anda tidak merebel suatu muda, anda bukan orang muda. Itu mungkin cara mereka berlainan, bukannya konservatifnya yang mengikut arus perdana. Mungkin mereka mempunyai pandangan yang berlainan dan cara mereka bertindak itu lain sedikit. Maknanya kalau pemuda bersuara lantang, pemimpin yang ada tak patut takut dengan suara pemuda. Begitu? Pemimpin sentiasa harus takut dengan suara rakyat. Suara rakyat adalah suara keramat. So, suara orang muda ni bukannya lantang dengan membuta tuli. Mereka ni yang lantang itu selalunya mereka mempunyai pegangan yang kuat. They have their facts, they have their statistics. So, kerana itulah mereka ni lantang. Kerana mereka ni bukan shock sendiri, bukannya kerana mereka ni terpelajar, they are learned, dia orang nak menunjuk pandai. Tetapi mereka mengambil responsibility sebagai individu dalam negara untuk membangunkan negara. Tanpa perlu ada political affiliation? Tidak. Kenapa perlu political affiliation untuk membangunkan negara? Kerana yang akan menikmati pembangunan itu back to diri sendiri. Kita harus menggugurkan ideologi bahawa sesuatu perkara hendak dilakukan, ianya harus dilakukan oleh parti politik. Ia boleh dilakukan oleh civil movement, oleh individual sendiri. Seperti yang diwawarkan oleh Barack Obama, perubahan harus datang dari diri sendiri. Baru kita boleh melihat dunia ini berubah. Jadi bagaimana Mahendra melihat jumlah yang saya kata dia ada 2 juta kan yang akan layak menjadi pendaftar dan 4 juta ni kan, bagaimana mereka boleh membentuk proses politik masa depan negara kan? Mereka kena mengundi kalau ingin membuat perubahan kan. Retorik aja pun tak cukup kan. Action oriented pun tak cukup, tapi dia mesti memangkah. Bagaimana Mahendra melihat kan? To a certain level, saya terpaksa agree dengan Datuk bahawa memang terdapat juga segelintir masyarakat muda ni, pemuda yang layak mengundi tapi masih lagi belum berdaftar. Itu yang kita harus tangani bersama juga. Pada election yang sebelum ini pun kita melihat banyak pemuda hantar bersuara tapi masih lagi belum mendaftar. Okey, kita tengok, kita juga buat tinjauan poll tentang soalan tadi, tentang pemuda tentukan masa depan negara. Cuba kita lihat apakah keputusannya. Itu tadi bahawa 88% setuju bahawa pengundi muda akan menentukan masa depan negara. Definitely. Tapi saya kira dengan syarat mereka mestilah mendaftar diri sebagai pemilih dan kemudian melaksanakan tugas yang diuntuk demokrasi. Saudara Mahendran, itu sahaja waktu yang ada. Saya rasa menarik perbincangan kita. Banyak yang nak kita bincangkan tapi tak dapat. Jadi bagi pihak warga kerja blog, saya mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Hingga kita berjumpa lagi minggu depan.